Assalamualaikum, selamat tengah hari, apa khabar semua? Alhamdulillah dapat bersiaran. So hari ni nak cerita tentang bayi kolik. Okay, so sebelum tu saya kongsi, okay, bayi kolik ni little that we know lah as parents, kita kadang-kadang tak boleh nak jangka ataupun tak boleh nak teka bayi ni dia tak selesa kerana apa. Okay, so kalau katakan bayi tu dia keep on menangis, kemudian bayi tu kita dah tukarkan lampin, kita dah bersihkan dia punya tubuh badan dia, kita dah menyusukan dia, okay. Kadang-kadang kita nak tidurkan dia, tibalah masa untuk dia tidur dan sebagainya, tapi dia masih menangis. So kadang-kadang, I dululah masa anak kecil-kecil, kadang-kadang kita pun clueless, kita tak tahu apa anak ni nak sebenarnya, okay. So it could be dia tidak selesa. So dia tak selesa, perut tak selesa, kadang-kadang tak mendapat penghadaman ataupun pencernaan yang sempurna dan sebagainya, and because kita sebagai parents memang kita tak boleh nak agak kadang-kadang kenapa dia menangis dan tak selesa, tetapi it could be that kita pun salah teknik sewaktu menyusu dan sebagainya, ataupun masa dia nak tidur tu kita ignore kan, kita tak kita abaikan waktu tidur dia ataupun jadual tidur dia, jadi dia pun dah bertukar waktu tidur dan sebagainya. So I think itu lebih juga kepada parenting. So hari ni nak kongsi daripada portal, macam biasa portal yang saya suka refer adalah portal daripada KKM. So maybe kita nak kena tahu juga apa sebab bayi kolik. So kita panggil kolik lah. So kalau English tu kolik, tapi dalam bahasa dah dimelayukan pun kolik juga. Lagi senang orang faham, tetapi technically ialah kembung. Okay, so kadang-kadang bayi menangis bukan sebab kita tak tukar lampin dia, bukan sebab dia tak menyusu dan sebagainya, tapi it could be other things. So why not kita discover benda tu sama-sama. Okay, so saya kongsi sekejap. Okay, nampak ke? Right. So macam biasa saya bagi tahu yang saya suka sharing-sharing macam ni sebab it's a refreshment for me juga. Sebab those days masa saya jadi parent, saya tak ada dapat all this knowledge di hujung jari. Those days kita bukan orang kata social media, internet, bukan game dia dulu. So dulu game dia bertanyakan doctors, orang-orang yang lebih tua, dan membaca. So a bit hard to search for maklumat lebih-lebih lagi dalam bahasa kita. Okay, so Alhamdulillah sekarang ni memang senang sangat. So saya pergi kat portal myhealth.gov. So kita akan ketahui. Okay, sekejap ya. Okay, kembung perut ataupun kolik. Kan, so kadang kita clueless kan, apa anak kita nak ni kan. So istilah kembung perut biasanya dikaitkan dengan bayi yang menangis berterusan disebabkan oleh sakit perut. Okay, so tu nama dia, kembung perut. So bayi akan menangis berterusan. So diagnosia dia ditentukan berdasarkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, bayi menangis berterusan atau kerap menangis buat masa yang lama tanpa sebab-sebab yang jelas. Yang kedua, masalah ini berlarutan selama 2 hingga 4 jam sehari untuk sekurang-kurangnya 5 hari seminggu. Dan selalunya bermula pada umur bayi 2 ke 3 minggu dan beransur kurang apabila bayi mencapai umur 3 ke 4 bulan. Sebab tu kalau bayi kan, umur 2 minggu kan, menangis dan menangis dan menangis. So some people associated with sawan tangis, But sometimes maybe it's just because of colic. Okay, so lepas tu, bayi menangis ni, dia, yelah kalau dulu-dulu kan, kita termskan dia sebagai meragam tau. So baby meragam. Baby meragam dan kerana dia tak sedap perut. Macam kita lah orang tua kan, kalau kita tak sedap perut, bloated, angin, pedih hulu hati pun kita akan rasa tak sedap badan kan. Tapi kita boleh lah dapat remedy sebab kita dah ni lah kan, kita dah besar, kita bolehlah cari remedy, tapi untuk bayi dia tidak boleh berkata-kata lagi. Jadi bahasa komunikasi bayi hanyalah tangisan. Okay, so mengapa sesetengah bayi mengalami kembung perut? Okay, sebab yang tak diketahui, tetapi ada beberapa teori termasuk usus. Okay, mungkin dia alah kepada
protein susu lembu, mungkin dia adalah kepada laktosa, dia usus belum matang, jadi pencernaan karbohidrat yang tidak sempurna akan menyebabkan kembung dengan angin yang berlebihan. Okay, kemudian ketidakselesaan disebabkan angin, sembelit. Okay, so saya pernah lalu situasi anak kembung. Dia memang menangis, anak sembelit. Dia memang menangis. Dia nak buang air besar dia, my baby lah masa tu. She just couldn't. Sebab sembelit. Tapi it's because of saya, sebab saya memang sembelit. Actually ibu hamil dan ibu berpantang selalu sangat dapat sembelit. Okay, so kalau kita tak jaga diet kita cukup dengan fiber, memang kita ada masalah itu. And bila kita transfer susu kita dekat bayi, bayi pun dapat sembelit. Okay, so dia akan menangis, dia tak selesa dan saya rasa dia memang nak poop. Tapi dia tak dapat. Okay, so dia akan rasa perut dia memang tak selesa. So dia tak boleh cakap tak selesa, dia akan menangis. Okay. Kedua ialah biologi. So secara menyusu, sama ada kurang atau lebih susu dan kurang sendawakan bayi. Terdedah kepada asap rokok, ibu yang merokok sewaktu mengandung atau di dalam pantang akan menyebabkan bayi berisiko tinggi untuk kembung perut kerana mungkin lebih berasid perut dia. So nak sentuh tentang penyusuan ni, so jadi kita we're going through macam mana nak menambahkan susu, memberikan kualiti kepada susu dan sebagainya. So could be kita tak cukup nutrition untuk menghasilkan susu yang penuh khasiat, pun boleh jadi bayi ambil je susu tu kan. Tapi tak cukup, okay? Ataupun kurang khasiat. Kemudian dia dah minum, kita pula tak ada teknik yang tak pandai nak memahirkan diri kita dengan teknik sendawakan bayi pun boleh jadi juga. So bayi tak selesa, dia tak selesa kerana ada wind yang trap. So ada angin yang terkumpul dalam badan dia. Okay, so yang ketiga ialah psikososial. Ada ibu bapa yang tertekan juga boleh menyebabkan bayi keep on menangis. Sebab bila menangis ni, dia macam mengumpulkan udara. Benda tu tak lepas, jadi dia pun tak selesa dan dia akan terus menangis dan keep on menangis. Okay, jadi kalau ibu bapa tu dia tak sabar ataupun dia sendiri tak tahu apa nak buat, which is normal sebab mana ada kita parents pandai terus. So kadang-kadang kita belajar daripada anak pertama dan kita improve ke anak kedua dan seterusnya. Okay, so we can understand that. Okay, dan lain-lain mungkin sistem saraf bayi yang belum matang menyebabkan ia lebih sensitif kepada faktor persekitaran. Itu yang saya cakap kadang-kadang bila you dengar bayi nangis, tapi sebenarnya maybe dia kembung ataupun dia takut ke anxiety ke, tapi kita terus assume yang dia tak kenyang ataupun dia tak cukup susu. Sebab sedangkan mungkin dia minum susu tu yang perut dia berangin ataupun berasid. Okay, so could be that. Right? So adakah ramai bayi yang mengalami ini? So dah dianggarkan 1 hingga 5 dalam 10 bayi. Maksudnya setiap 10 bayi boleh jadi 5 yang mengalami kembung perut. So adakah benda ni satu benda yang normal? Kan? So apakah tanda-tanda bayi akan mengalami kembung perut? So biasanya bayi akan menangis sekuat hati dalam jangka masa yang lama, diikuti kekejangan tangan dan kaki, tiada muntah, demam dan sebagainya. So sebab itu orang tua-tua memang pesan kalau baby nangis, jangan biar. Sebab nanti kalau benda lain pula masuk macam sawan tangis dan sebagainya. Kita tak nak dia nangis sampai dia kekejangan ataupun lama-lama dia yang teresak-resak dan dia pun penat. Tapi tak settle hal perut tu. Kan? Okay. Right. So adakah kembung perut akan menyebabkan masalah yang serius? Sekiranya kita ibu bapa dan kita memilih untuk mengabaikan tangisan dia tu, kebiasaannya bayi akan sihat dan boleh membesar dengan baik. Bagaimanapun masalah ini mungkin boleh menyebabkan tekanan perasaan dan bimbang. Dan ibu bapa juga rasa kecewa dan risau mengenai keadaan bayinya sebab bayi hanya tahu menangis kan untuk mendapatkan perhatian. Okay, so mungkin pada ibu bapa yang tinggi expectation dia, jadi dia rasa macam saya tak cukup bagus nak jadi ibu atau bapa, right? So bagaimana untuk mengelakkan masalah ni?
Okay, so tiada rawatan yang khusus. Keadaan ini akan pulih dengan sendiri apabila bayi berumur 3 hingga 4 bulan. Jadi sementara dia nak macam tu, sampai 3-4 bulan tu mungkin dia tak cukup tidur, dia selalu menangis, dia dia selalu menangis dalam jangka yang panjang dan berterusan. So kita kena tahan lah, kita kena hadap lah. Okay, so itulah itulah pengorbanan ibu yang anak tak aware. Kan masa dia berumur 0 ke 3 bulan tu dia memang menangis. Okay, right. So jika anak anda kembung, apa kena buat? So elakkan terlalu kerap mengangkat bayi ketika ia merengek. Selimutkan bayi dengan selesa dan dudukkan dengan lemah lembut. Kurangkan persekitaran yang bising. Bawa bayi anda bersiar-siar. Jangan sekali-kali menggoncangkan bayi anda. So I made the mistake. I also made the mistake menggoncangkan anak dengan harapan anak tu berhenti menangis, kerana begitulah terlalu ceteknya pengetahuan tentang parenting saya. So please don't do that, okay? Jika ibu bapa merasa tertekan atau penat, cuba dapatkan bantuan orang lain untuk menjaga bayi sekejap dan kita berehat. Right? The thing is sometimes kita parents pun pushing too hard, lepas tu kita ignore pula keperluan untuk kita berehat. Okay, take a break lah, orang kata take a break. Right? Okay, so dapatkan nasihat doktor jika tangisan bayi anda seperti di dalam kesakitan. Okay, ada masalah lain seperti muntah, perut buncit, cerit-berit, sembelit. Yang ni biasa. Sama ada cerit-berit atau sembelit. Tapi most likely selalu sembelit. Sebab tu sembelit tu memang kena kaitkan dengan apa yang ibu tu makan. Okay, kalau ibu sembelit, anak pun sembelit. Then ini memang actual facts. Okay, bayi anda demam atau ibu bapa terlalu bimbang dan penat dan tak boleh menangani masalah sendiri. The thing is, bila kita rasa tertekan kan, kita akan lepaskan perasaan itu kepada bayi yang tak tahu apa-apa tu. Okay, so it is better not lah. Okay, apakah ubat yang boleh membantu? Tiada ubat yang berkesan untuk meredakan kembung perut. Anda boleh mencuba ubat untuk angin atau kolik. Okay, so selalunya kita sapu dekat perut sebagai luaran. So kita tak ambil apa-apa ubat untuk anak tu secara makan, unless kalau doktor yang prescribe. Okay. Okay, so bagaimana untuk mengelakkan masalah ini? Okay, so amalkan teknik penyusuan yang betul. Sendawakan bayi. Sendawakan bayi. So mungkin ibu juga perlu elakkan ambil benda-benda yang berangin. Kadang-kadang macam kita modern thinking, kita rasa macam kita boleh makan apa saja, tapi kita tak tahu. So mungkin kadang-kadang kita okey, tapi bayi pula yang alah dengan apa yang kita makan tu. Right? So kita memang kena peka dan ready to adapt lah. Okay, dia tidak nak salahkan ibu atau bapa, tetapi kita boleh adapt, insyaAllah. Right, so peringatan, perkembung perut, kolik adalah masalah yang mencabar tetapi tidak menimbulkan kesan bahaya pada bayi, kerana lepas bayi bawa 3-4 bulan, insyaAllah kolik pun hilang. So, diagnosis yang tepat adalah penting. Dapatkan nasihat doktor jika diagnosis tidak dapat dipastikan atau adanya tanda-tanda penyakit serius yang lain. So, kita tak assume yang bayi ni kena minum susu kambing direct, Sunquick direct, air masak direct, whatever it is. Okay, so bayi is not supposed to take all that. Okay, so that's why kalau benda ni berterusan, the only possible thing ialah membawa ke doktor untuk pemeriksaan bayi. Okay, but the rest of it, kalau kita sabar sikit dan kita dah tahu teknik menyusu dan teknik sendawakan bayi dengan betul, insyaAllah mungkin gradually dia akan perlahan hilang. Okay, so penyakit kolik ni. So kalau ada ibu bapa yang sedang menghadapi masalah ni, so insyaAllah kita fikir bertahan sebentar sehingga dia dah matang sikit dan dia dah boleh adjust dia punya penghadaman ataupun pencernaan. At the same time, jika bayi itu eksklusif minum susu ibu, please make sure ambil yang berkhasiat dan elakkan mana yang kita rasa bila dia makan tu, dia terus rasa meragam perut dia. Okay, right. So I think itulah dia kongsi tentang bayi kolik. Okay. Right, so simple saja. Okay, so I think itu saja perkongsian saya untuk hari ini. So yesterday I couldn't make it because I had back-to-back meetings. So saya akan bagi tahu if sometimes I do have back-to-back meetings, is
it's not possible to squeeze my time to do live, but I try to do it is because I love the topic of apa ni, birth. Okay, so saya berpeluh pula. Okay, so okay, I think with that, saya nak kongsi satu pesanan. So, okay, so kita ada khusus menjadi juruterapi ataupun terapis berpantang secara percuma kerana ini adalah program anjuran kerajaan. Jadi kepada mereka yang berminat, yang benar-benar berminat, boleh hubungi link yang ada dekat sini untuk menyertainya. Okay, sebab kita akan buat kursus susun. Okay, so tempat tak banyak tapi saya menggalakkan jika anda benar-benar berminat dan bersedia untuk menjadi penjaga wanita dalam pantang ni, so sangat-sangat mengalukannya. Okay, cuma saya tak berapa setuju kalau kita ni seminar jangkis kerana hanya ada seminar, kita masuk dan percuma pula tu. So lebih baik kita bagi peluang tu kepada wanita lain yang benar-benar berminat. Okay, so khusus itu akan diajar oleh saya sendiri. Right, kalau berminat boleh hubungi nombor yang tertera itu. So I think itu saja untuk hari ini. Okay, kita cuba masuk topik pendidikan untuk bayi. Okay, sebab dia adalah apa orang kata sebahagian daripada rencam kita bergelar ibu. Okay, because I did a lot of mistakes juga. Saya memang banyak buat kesilapan masa jaga bayi. So kebanyakan sebab tak tahu dan kemudian sebab panik. Okay, sebab panik. So insyaAllah nanti kita kongsi lagi banyak maklumat supaya kita boleh jadi parents yang terbaik untuk anak-anak kita. With that, I thank you. So take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.